Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kuliah kita adalah berkaitan dengan surah Al-Mulk, surah yang merupakan surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi surah ni dinamakan sebagai surah Al-Mulk, dan kita tahu penamaan satu surah itu adalah ketetapan daripada Allah SWT. Ia merupakan satu benda bersifat tauqifi, sebagaimana susunan surah, sebagaimana kedudukan ayat, sebagaimana nama-nama surah, ia merupakan tauqifi, ialah ketetapan daripada Allah SWT, seperti yang dibincang oleh para ulama dalam kitab, dalam ilmu ulumul Quran. Jadi surah ini dinamakan dengan surah Al-Mulk kerana dibuka dengan pujian pengagungan Allah kepada zatnya yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, hanya baginya kekuasaan mutlak. Dan juga Allah SWT mentadbir dunia ni mengikut kehendaknya. Jadi dialah yang layak diagungkan, dan Allah lah yang mengagungkan, memuliakan seseorang ataupun menghina mereka, memberikan kepada seseorang itu kekayaan ataupun kemiskinan. Jadi surah ni dipanggil juga dengan nama Al-Waqiyah, dinamakan juga dengan Al-Munjiyah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah yang terkemuka itu, beliau menamakannya dengan nama Al-Mujadilah. Perlu kita ingat ada surah lain yang dipanggil dengan nama Al-Mujadalah dan dibaca juga dengan Al-Mujadilah. Nanti ada peluang kita baca surah tersebut, kisah tentang seorang sahabiah yang terkemuka bernama Khawlah binti Sa'labah, yang telah pun bertanya kepada Rasulullah tentang hukum suaminya menziharkannya. Jadi tuan-tuan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kisah yang paling baik adalah apa yang kita cedok, yang kita petik daripada Al-Quran. Jadi alangkah bahagianya hati kita, walaupun pada hari ini kita tak dapat keluar biasa, tapi sekurang-kurangnya ada kalamullah yang boleh kita telaah, boleh kita baca, boleh kita hayati, tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan surah Al-Mulk ini, susunannya sebelum daripada surah Al-Mulk, dalam juz yang terakhir daripada juz ke-28, surah Al-Mulk ini adalah merupakan permulaan kepada juz ke-29, dipanggil dengan nama juz Tabarak. Kalau surah yang pertama dalam juz 30 dipanggil dengan nama surah Amma Yatasa'alun Naba', maka juz itu dipanggil dengan nama juz Amma, kerana surah yang pertama dalam juz yang ke-30 surah Amma Yatasa'alun. Maka surah yang pertama dalam juz yang ke-29 adalah surah Tabarak, maka juz ke-29 ini dipanggil dengan nama juz Tabarak. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat persesuaian hubungan di antara surah Al-Mulk dengan surah At-Tahrim sebelum itu, kisah bagaimana Nabi SAW telah pun mengalami ujian perhubungan dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi telah mengharamkan ke atas dirinya sendiri apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi di hujung surah At-Tahrim itu Allah menceritakan tentang apa yang Allah jadikan dalam kehidupan, bagaimana ada di kalangan nabi-nabinya yang mendapat ujian daripada Allah SWT. Ujian seorang Nabi adalah meninggikan imannya. Kita tahu iman para anbiya ni sentiasa meningkat, iman para malaikat sentiasa stabil, iman orang beriman biasa naik turun, ada iman yazid wa yanqus, dan iman para munafiqun sentiasa menyunam ke bawah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi-Nabi adalah orang yang paling banyak ujiannya di sisi Allah SWT. Asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling hebat ujiannya para anbiya. Kemudian adalah orang yang mendekati para anbiya itu, iaitu pejuang-pejuang Islam yang datang bersama dengan Nabi sendiri, para sahabat, para tabi'in. Mereka lah yang paling hebat ujiannya, dan selepas itu orang yang paling dekat usahanya untuk mencontohi Nabi, maka banyaklah ujian mereka. Jadi isteri-isteri para anbiya alaihi wassalam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji oleh Allah SWT. Isteri-isteri mereka antaranya isteri Nabi Lut, Nabi Nuh,
yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah bawakan kisah isteri kepada Firaun, Asia ini yang beriman kepada Allah SWT, walaupun suaminya merupakan seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia yang pernah lahir di muka bumi, tapi isterinya Asia itu beriman kepada Allah SWT. Jadi dalam surah yang terakhir juz ke-28, Allah menceritakan tentang wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang kufur walaupun suami-suami mereka beriman. Sementara pula ada wanita yang beriman walaupun suami mereka kufur. Jadi dalam surat Mulk ini kaitannya, kalau kita lihat, kata Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Durar, maknanya surat Mulk ini menunjukkan bahawa semuanya itu dalam penguasaan Allah, dalam pengetahuan Allah, dan Allah menjadikannya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Macam kita hari ini tuan-tuan mengalami wabak, saya wasiatkan tuan-tuan, kalau kita terpaksa pergi ke kedai, kita mungkin terpaksa pergi ke klinik, ada satu doa yang dicadangkan untuk kita amalkan tuan-tuan ya. Cuba tuan-tuan ikut saya baca doa ni. Bismillah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Doa ni ada dalam kitab Azkarul Azkar oleh Al-Imam As-Suyuti. Azkarul Azkar ni adalah ringkasan kepada kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi sebelumnya. Maka antara doa, kalau kita terpaksa berdepan dengan situasi itu tuan-tuan, kita terpaksa keluar rumah, kita terpaksa bawa kereta pergi ke mana-mana tuan-tuan ya, baca doa ni. Bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Ya Allah, dengan namamu aku bacakan, aku percaya dan yakin kepadamu wahai Tuhan, dan aku bertawakal padamu kerana aku terpaksa mengalami situasi ni. Mungkin kalangan tuan-tuan kena bawa ayah ibu pergi ke klinik, kena bawa anak pergi ke klinik, mungkin kita kena pergi ke pasar untuk beli barang-barang keperluan rumah. Maka ni doa yang dianjurkan bila kita baca, bila berdepan dengan situasi yang kita pun tak tahulah apa yang berlaku tuan-tuan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi kembali kepada kisah daripada surah Al-Mulk ini, kaitannya bagi menunjukkan ke penguasaan Allah SWT yang maha berkuasa, maha mutlak. Kuasa yang ada pada seorang manusia atau pemimpin dia terbatas, tapi kuasa Allah mutlak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah ni terletak di antara kaf dan juga nun. Jadi kandungan surah ini sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, dia memberikan penekanan kepada dasar foundation yang kuat kepada Islam itu sendiri, iaitu akidah. Kita tahu zaman period Makkiyah adalah period yang lebih panjang daripada period Madaniyah. Nabi berdakwah di Mekah lebih daripada 10 tahun, 13 tahun, 12 tahun setengah, berbanding dengan di Madinah cuma 10 tahun saja, bagi menunjukkan kepada kita bahawa zaman pengukuhan akidah itulah keutamaan, adalah fokus utama dalam pembentukan jati diri seorang Muslim. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, jadi kalau kita lihat dalam kata Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir Munir ini, surah ni dimulakan dengan perbicaraan mengenai keagungan Allah SWT pada zatnya, memperlihatkan keagungannya, keesaannya dalam memiliki kerajaan, penguasaan yang tidak ada tolok bandingnya. Dan surah ini menegaskan istilal, iaitu mencari dalil mengenai wujudnya Allah SWT menerusi penciptaan langit dan bumi. Dan dalam surah ni kita akan lihat Allah menggunakan perkataan Ar-Rahman 3 kali tuan-tuan. Kita lihat dia dalam surah, bila Allah SWT menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kita akan lihat penggunaan perkataan Ar-Rahman ni ada 3 kali dalam surah Al-Mulk, bagi menunjukkan kepada kita walaupun Allah ni memiliki penguasaan yang maha hebat, keagungan di sudut pentadbirannya, kerajaannya langit dan bumi, timur dan barat. Hari ini saintis dan juga ahli kaji dunia telah pun membuktikan rupa-rupanya dalam sistem solar yang kita alami pada ini, matahari yang kita rasakan besar itu, ada matahari yang lebih besar daripada matahari kita. Ada berjuta-juta kali lebih besar saja daripada matahari kita. Bayangkan tuan-tuan betapa luasnya dunia yang Allah jadikan. Jadi dalam pentadbiran, dalam kekuasaan ilmu Allah ni, Allah menyertakan dalam pentadbirannya
kasih sayang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada hari ini negara kita diuji dengan berbagai ujian. Antara ujian yang paling besar adalah penyakit yang sedang berlaku sekarang. Alhamdulillah, dengan apa yang telah pun diumumkan oleh kepimpinan negara kita, menampakkan sifat rahmah kepada rakyat yang susah. Tidaklah kita diigaukan, ditakutkan, diberitahu tentang hutang yang banyak, yang tak pernah selesai. Memanglah dalam hidup ni berhutang tuan-tuan. Nabi SAW sendiri pun berhutang. Pada waktu wafatnya Nabi, sampai baju besi Nabi pun tergadai untuk bayar hutang balik semula. Mana ada orang tak ada hutang tuan-tuan? Kalau kita berniaga, ada sistem kredit, debit, kita semua tahu benda itu. Asalkan usaha untuk bayar, janganlah ditakut-takutkan sangat hutang. Tak apalah, itu cerita saya bukan pandai sangat dari ekonomi untuk bawa kepada tuan-tuan. Jadi Allah menggambarkan dalam pentadbirannya, Allah membawakan sifat rahmat. Walau berlaku wabak, di situ ada rahmat Allah. Walaupun seorang itu dibuang kerja, di situ ada rahmat Allah. Walaupun penyakit berlaku, ada kasih sayang Allah. Walaupun ada kematian, ada kasih sayang Allah. Kerana semua yang Allah jadikan itu ada hikmah maha kuasa Allah SWT di atas segala pentadbirannya. Itu sebab antara doa yang penting yang kita kena amalkan selalu tuan-tuan, waktu stres seperti sekarang ni, hafallah doa ni. Kerana Nabi mengajarkan innahu haqq, ia satu kebenaran. Doa ni panjang tuan-tuan ya. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmu, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, wa anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'ana 'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi ya arhamar rahimin. Doa ni maksudnya, Allah, aku ni hamba-Mu, anak kepada hamba lakimu, anak pada hamba perempuanmu. Ubun-ubunku ini berada dalam genggamanmu, wahai Tuhan. Tetap segala keputusanmu terhadapku, adil segala-galanya yang kau buat untuk kami, wahai Tuhan. Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala nama yang kau miliki, nama-nama yang agung, yang hebat, yang aku tahu cuma 99 ataupun lebih sedikit itu, selain daripada yang kau simpan di sisimu, kerana tidak layaknya aku untuk mengetahuinya. Ataupun kau ajar kepada sesetengah orang di kalangan hamba-Mu yang terpilih untuk mengetahuinya, ataupun kau simpan di sisimu, kerana tidak layak kami untuk mengetahui nama yang sangat mulia itu. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kebaikan itu, nama-nama-Mu yang agung itu, sifat-sifat-Mu yang maha terpuji, agar hilangkanlah keresahan dalam hati, hilangkanlah rasa susut, rasa keluh kesah dalam diri ini, lapangkan diri dengan Quran, wahai Tuhan, hiburkanlah diri ini. Barulah saya faham hadis Nabi SAW. Kalau seseorang itu bangkit daripada tidur, dia ada tempat tinggal, dia ada makan untuk nikmati, dia ada makanan untuk dia nikmati, semuanya dia telah diberi segala kebaikan yang ada di dunia. Betul tuan ya? Betul kan? Ini kalau kita ada wang banyak pun, kalau begini keadaannya berpanjangan, ya Allah, tak bernilai wang itu tuan-tuan. Jadi apa yang berguna adalah nikmat daripada Allah yang kita kena hargai. Keluarga, apa yang ada, makan, belajar untuk bersyukur, jangan membazir. Ya, lihat orang yang lebih susah daripada kita, inilah masanya untuk muhasabah diri, ya tuan-tuan. Jadi kembali kita kepada surah Al-Mulk ni, kalau kita lihat bahawa segala yang Allah tetapkan itu maha pengasih, maha penyayang. Nanti kita akan lihat lagi dua tempat lagi Allah menggunakan perkataan Ar-Rahman itu. Di antara keutamaan surah Al-Mulk ni tuan-tuan, untuk kita bacakan setiap malam, dan saya dapati banyak masjid dalam Kuala Lumpur dan Selangor, selepas daripada sembahyang Isyak, imam akan mengumumkan membaca surah Al-Mulk bersama-sama. Itu satu sunnah tuan-tuan, Nabi membacakannya saban malam, setiap waktu. Itulah banyak hadis yang menceritakan keutamaan surah Al-Mulk ini, surah kerajaan Allah ini. Satu daripadanya iaitulah Nabi SAW, Nabi Ahmad, dan juga para a'immatul hadis seperti Tirmizi dan lain-lain. Hadis ini dengan dinilai sebagai hasan oleh mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi bi hadil mulk. Nabi bersabda, sungguhnya dalam Quran ada satu surah yang terdiri daripada 30 ayat, ia memberi syafaat kepada pembacanya. Kata Nabi adalah surah tabarakalladzi bi hadil mulk. Yang kedua, hadis yang bertaraf hasan juga di Tabarani, Tirmizi, ma akhraj Tabarani wal Hafiz Ziya al-Maqdisi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Quran khasaman an sahibiha adkhalathu al-jannah tabarakalladzi bi yadil mulk. Dalam riwayat ini mengatakan bahawa
Sayyidina Anas bin Malik berkata, siapa yang menghafaz surah Al-Mulk ini, dia akan menjadi lawyer, penahan, apalagi kita nak kata, yang akan mempertahankan haknya di akhirat nanti. Tuan-tuan, sekarang waktu cuti, anak ada anak rumah, boleh tak kita galakkan buat satu sistem reward untuk anak-anak kita supaya hafaz surah yang penting ni, tuan-tuan. Allah mudahnya. Hari ni TM pun kalau tak siap, saya bagi kemudahan internet dimurahkan ke bagaimana ke. Cuba kita galakkan anak kita, nak pilih nak mana qari yang kau suka. Sudais ada, Sudais ni susah sikit nak ikut bacaannya. Siapa lagi? Imam Syatiri ada, Imam Bandar Balilah ada, Imam ramai, la ilaha illallah ramai sekali, Salah Budair ada. Cuba ikut mana yang kau suka bacaannya. Cuba kau ikut sebelum tidur, jangan tidur satu malam nak melainkan kau dengar bacaan ni hingga ilmam, yang kau dapat ingat, kau dapat hafaz surah yang penting ini. Nanti keluar daripada madrasah wabak ni, tuan-tuan, apa kita nak namakan, satu ujian yang kita tak boleh ke mana-mana ni, adalah outcome-nya yang terbaik. Ajar anak kita untuk azan yang lelaki, ajar anak kita untuk semayang pada awal waktu, ajar mereka untuk menghafaz surah-surah pilihan. Kalau mereka tak menghafaz keseluruhan Quran pun, jangan abaikan peluang untuk menghafaz juz amma, surah Al-Mulk ini, surah Al-Waqi'ah. Abdullah bin Mas'ud pernah pada hari beliau sakit nak mati, Sayyidina Osman menziarahinya, berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Abdullah bin Mas'ud ni, tuan-tuan, kena tahu, beliau ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling faqih, yang paling alim. Kata Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah yang semalam saya tunjukkan tu, ini Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang paling pendek. Kalau seseorang itu duduk pun, Abdullah bin Mas'ud ni lebih rendah daripada ini. Dia sudut fizikal, tapi dia sudut ilmunya, akalnya, Masya Allah, tinggi, hebat. Abdullah bin Mas'ud ni ketika sakit nak mati, Sayyidina Rasulullah tanya kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud? Beliau berkata, aku tinggalkan untuk mereka, aku suruh mereka untuk baca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu akan menyelamatkan mereka daripada kefakiran. Nah, hadis ini walaupun lemah, tapi min bab fadail amal, boleh kita amalkan, tuan-tuan. Jadi ambillah peluang untuk mengajar anak-anak kita, mengajak mereka, adakan sistem reward untuk mereka hafaz surah ini. Beritahu mereka ni peluang untuk kita dekati Quran dalam suasana-suasana seperti hari ini. Dan seterusnya dalam hadis yang lain, ma akhraj Tirmizi an Ibn Abbas fi tasmiyati surah Al-Mulk bil Waqi'ah wal Munjiyah, qala Rasulullah SAW, hiya al-mani'ah hiya al-munjiyah tunjihi min azabil qabri. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi daripada Ibn Abbas, namakan sebagai al-Waqi'ah, iaitu penahan, al-Munjiyah penyelamat, al-Mani'ah penghalang, iaitulah menghalang seseorang itu daripada dikenakan azab kubur. Azab kubur, kita belajar, merupakan satu benda yang warid dalam banyak hadis, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi inilah di antara kelebihan surah Al-Mulk, untuk kita sematkan dalam kita, letakkan satu kesungguhan untuk menghafaznya. Kalau kita membaca merangkak-rangkak pun, ada hadis yang memberikan berita gembira kepada orang baca merangkak-rangkak, iaitulah Nabi SAW sabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajrani. Siapa yang baca Quran dengan kemahiran, maka dia akan dihimpun di akhirat nanti dengan para malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah, malaikat yang tinggi pangkatnya, seperti Jibril, Mikail dan sebagainya. Siapa yang baca Quran dan merangkak-rangkak, susah baginya, dia dapat 2 pahala. Yang mana satu kita, tuan-tuan? Setiap orang mula dengan merangkak-rangkak. Mudah-mudahan bila kita kerap mendengar, lama-lama ia menjadi ringan, ia menjadi mudah untuk sebutan selalu. Jangan tidur satu malam hingga kita kumpulkan isteri anak-anak kita untuk baca surah Al-Mulk ini, tuan-tuan. Ambillah dia sebagai satu pedoman dan kesungguhan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila Allah nyatakan di sini, kita dapat perhatikan tabarak permulaan ayat ini, Allah menyatakan keberkatan. Sumber keberkatan itu datang dari Tuhan, daripada Allah SWT. Kan keberkatan itu datang pada seseorang. Mai cium tangan ustaz tu, ada keberkatan. Belum tentu, tuan-tuan. Orang itu zahirnya nampak saleh, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Jadi memang Allah beri keberkatan kepada orang-orang tertentu. Macam ada seorang bernama Abu Qatadah yang rajin berkhidmat untuk Nabi, maka Nabi mendoakan untuknya keberkatan, sehingga keberkatan itu mengalir dalam kehidupannya. Pada hari beliau mati, umurnya lebih 80 tahun, matanya tidak rabun, rambutnya hitam, kulitnya tegang macam orang usia belasan tahun.
Itu keberkatan yang mungkin berlaku pada struktur fizikal seseorang. Ada orang yang keberkatan berlaku pada tangannya, macam Anas bin Malik yang kita bacakan hadis daripada beliau tadi, bahawa Nabi mendoakan kekayaan untuknya, keberkatan, murah rezeki. Dah kerap kali saya ajar doa ni dalam berbagai kuliah saya. Ya tuan-tuan, besok saya ajar pada tuan doa ni. Ya. Jadi keberkatan ada pada manusia tertentu, ada pada waktu tertentu. Nabi menggalakkan kita untuk buat satu benda pada waktu pagi. Sa'adullah yubarik li ummati fi bukuriha fa'ataniha. Aku mohon kepada Allah agar memberkati umatku pada waktu pagi. Maka Allah memberkati. Maka kita disuruh untuk memulakan kerja pada waktu pagi, galakkan anak untuk tidur awal, bangun awal. Itu adalah sumber keberkatan sebenarnya. Lagi mungkin keberkatan diberikan kepada permukaan satu tempat, permukaan bumi, yang telah kita baca dalam surah Al-Isra' yang lalu, bila Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Jadi Allah menyatakan, Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam dari bumi penuh barakah Mekah menuju ke bumi yang penuh barakah, iaitu Masjid Aqsa, Palestin, yang kami berkati kawasan sekeliling ini. Jadi bumi-bumi yang penuh berkat ni pun ada, tempat-tempat keberkatan pun ada. Ya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ini antara perkara-perkara yang baik untuk kita kongsikan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ada setengah-setengah tempat yang dijadikan keberkatan padanya, seperti bumi, seperti rumah orang saleh, seperti disebut perkuburan orang-orang saleh. Tapi jangan sampai jadi orang menyembah kubur, tuan-tuan. Ini keberkatan kadang-kadang ada diberikan oleh Allah SWT kepada satu tempat yang kita pun tidak tahu. Jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita tentang keberkatan yang ada itu milik Allah sepenuhnya, dan Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan lihat dalam penciptaan Ar-Rahman itu sebarang kekurangan, tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu mendapati padanya ada sebarang kecacatan? Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada kecacatan pada ciptaan Allah SWT. Kata Imam Ghazali dan Ihyamuddin, lihatlah pada penciptaan kita sendiri. Allah jadikan jari 5. Kenapa yang ni kecil? Kenapa yang ni paling besar? Kenapa yang ni tidak sama lurus seperti jari yang lain? Kalau jari ini lurus macam jari yang lain, maka kita tak boleh nak pegang apa-apa, tuan-tuan. Tapi Allah jadikan dia boleh bengkok lain daripada jari yang lain. Kenapa Allah jadikan bulu mata kita ni, apa dia panggil ni, kening di atas? Kenapa tak jadikan di bawah? Kenapa rambut kita panjang tapi kening ni tak panjang-panjang? Kenapa mulut kita di bawah? Kenapa Allah jadikan lubang hidung ada 2, tuan-tuan? Bibir ini syafatain, bibir atas, bibir bawah. Ini terbukti Allah menyatakan 2 bibir, rupanya bibir atas dan bibir bawah itu berlainan walaupun nampak zahirnya sama. Ini antara kehebatan ciptaan Allah untuk diperhatikan. Wa fi anfusikum afala ta'lamun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Diri kamu Allah suruh untuk kamu lihat, kamu perhatikan, kamu renungi. Jadi dalam ayat yang awal ini Allah SWT mengajar kita bahawa Allah menjadikan kematian dan juga kehidupan. Kematian ini merupakan makhluk Allah. Itu sebab di akhirat nanti, bila manusia semua dimasukkan dengan syurga ataupun neraka, Allahumma ja'alna min ahli jannah, jadikan kita daripada ahli syurga, maka Allah akan utuskan kehidupan itu menjadi seperti kuda yang tegap, yang cantik. Faris, kuda yang hebat. Faras, kuda yang cantik, yang akan melalui batasan-batasan syurga dan neraka itu. Dan Allah menyatakan inilah kehidupan akan kekal. Dan kematian pula dijelmakan dalam bentuk kambing yang gemuk. Kambing itu melalui kawasan di antara syurga dan neraka, maka ia disembelih, menandakan akhirnya kematian. Itu sebab orang yang masuk dalam neraka nanti akan minta kepada Allah, kepada malaikat Malik yang menjaga mereka, Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka akan minta kepada malaikat penjaga neraka, wahai Malik,
bunuhlah kami, minta Allah matikan kami, kami tak larat dah mengalami kehidupan ini, kehidupan dalam kematian, dipotong lidah, diadakan balik semula, dihempaskan kepala pecah, diadakan semula. La yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk neraka, masuk syurga tidak akan mati lagi. Maka semua yang masuk neraka itu akan minta kepada malaikat Malik Zabaniyah ini, ketua Zabaniyah ini, supaya menghabiskan riwayat mereka, bunuh saja kami. Lalu malaikat Malik menjawab, tidak, kamu akan kekal sampai bila. Jadi kematian adalah makhluk Allah sebenarnya, tuan-tuan. Jadi kata Imam Al-Ghazali mengulas tentang kematian ni, dia hanyalah berhentinya sistem kehidupan yang Allah jadikan. Mata sudah tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi lagi, kerana roh yang ada sudah pun dikeluarkan. Maka jasad itu sudah tidak boleh bergerak lagi. Ia adalah masuk kepada kehidupan yang baru. Allahu Akbar. Seram dia cerita tentang kematian ni, tuan-tuan ya. Ada orang mati ketika sedang tahajud, ada orang mati ketika sedang berkuliah, ada orang mati ketika sedang buat amal soleh, ada orang mati ketika baca Quran, ada orang mati ketika bagi sedekah. Doalah kepada Allah supaya mati dalam keadaan baik, tuan-tuan. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita, Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, matikan aku, kurniakan aku ganjaran atas segala musibah yang berlaku dalam hidup ini, dan jadikan penghujung hidup aku sebaik-baik penghujung. Jadi Allah SWT menjadikan kematian, Allah menyebut kematian itu lebih awal daripada kehidupan. Kata para ulama di sini adalah untuk menunjukkan kepada kita apa yang ditekankan oleh Allah itu, supaya kita bagi perhatian. Kalau disebut kehidupan dulu, kehidupan memang manusia suka, tapi bila disebut kematian, ia menarik perhatian kita untuk kita merenungi ayat itu, bahawasanya Allah suruh kamu ingat betul-betul di mana saja kamu berada, apa saja kamu buat, hujungnya kamu akan mati. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan di sini dalam tafsir Munir, disebut Ibnu Abi Qatadah dari Qatadah, Ibnu Abi Hatim dari Qatadah mengatakan bahawa Allah Taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kana Rasulullah SAW yaqul, "Inna Allah adhalla bani Adam bil maut wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara mautin wa ja'ala al-akhirata dara jazain thumma dara baqain." Bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah menghina manusia dengan kematian dan menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tempat tinggal, kemudian mati, dan jadikan akhirat itu dunia tempat pembalasan, kemudian mereka akan pergi padanya, kekal di situ. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh cerita dengan kita apa yang berlaku sebab kematian, melainkan Rasulullah SAW. Jadi apa yang sampai daripada hadis untuk kita fahami, renungi, agar kita bersungguh-sungguh untuk buat persiapan ke sana. Ada seorang sahabat dalam bil munasabah, kebetulan saya cerita bab ni, ada seorang sahabat bernama Syarik bin Khubashah ataupun Khubashah. Beliau ni seorang sahabat Nabi, Nabi-Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua wali Allah, awliya Allah. Dalam perjalanan menuju ke bumi Syam bersama dengan Umar Khattab radhiyallahu an, mereka berhenti di satu tempat, dan tiba waktu malam, mereka tidak ada air, kena pergi ke telaga untuk menggali, untuk mengambil air. Maka si Syarik ini, isterinya ada bersama, isterinya menunggu di kemah. Mungkin malam itu mereka malam, Syarik pun pergilah menimba air untuk ambil air di telaga tersebut. Kisah ini disebut Ibn Hibban dalam sahihnya, begitu juga dalam Mu'jamul Buldan, dan begitu juga disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Jadi bila Syarik ini pergi mengambil air, timbanya putus. Maka oleh kerana timba itu sangat berharga baginya, mungkin materialnya bagus, baik, dia pun tanpa melengah lagi masuk ke dalam perigi itu untuk mengambil timba yang itu. Tuan ni boleh kat Allah sekalian, masuk ke dalamnya, dia pun hilang 3 hari. Isteri menunggu tak pulang-pulang. Sayyidina Umar membuat keputusan untuk beredar pergi meninggalkan tempat itu. Isteri merayu, tolonglah wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar masa itu khalifah, tolonglah, tunggulah sampai Syarik ni balik, saya tak tahu dia di mana. Sayyidina Umar pun nunggu. Tiba-tiba hari keempat, Syarik pulang, dan dia menceritakan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pengalamannya masuk dalam perigi tersebut, telaga tersebut, dan dia masuk ke alam lain. Dia melihat alam yang luar biasa, yang indah, yang cantik. Ni tuan-tuan ni, saya nak cerita berlanjut pun dalam konteks yang kita sedang bawakan sekarang,
itulah seorang yang masuk ke syurga semasa dia hidup dan kembali ke dunia untuk menceritakan apa pengalamannya itu. Menarik kan tuan? Tak apa, cerita kita tak tepi, besok saya sambung lagi tuan. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi mengajar kita bahawasanya Allah menjadikan manusia itu mengalami kematian untuk mereka tahu. Jadi Allah menghina manusia ni, memberikan kepadanya satu perasaan bahawa dia hina, iaitulah dia sihat, dia tiba sakit. Tiada siapa boleh sembuhkan dia melainkan Allah SWT. Tengah sihat, tiba meninggal dunia. Maka demikian juga kematian adalah satu cara untuk manusia merasakan dirinya lemah dan hina. Laula thalath ma ta'ta'a al-insanu ra'sahu. Kalau bukan 3 perkara, maka lama ta'ta